Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada guru dan pelajar yang mengikuti pembelajaran melalui video ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Berkuasa. Pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran iaitu sejarah KSSM tingkatan 2 pada bab 2 di bawah tajuk Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Kalau pelajar perhatikan peta di penjuru kanan atas, menunjukkan peta dunia dan lokasi kawasan alam Melayu, iaitu di sebelah timur dunia dan juga di sebelah Asia Tenggara benua Asia. Perhatikan peta alam Melayu yang keseluruhannya boleh dikatakan dikelilingi oleh laut dan sebahagian besar Kepulauan alam Melayu ini terdiri daripada pulau-pulau. Kerana itulah ahli sejarawan ataupun pencatat seperti Tommy Pierce menulis dan memperkenalkan istilah Malay Archipelago melalui bukunya Suma Oriental untuk merujuk sebuah negara rempah yang terdiri daripada negara kepulauan. Selain daripada itu, alam Melayu juga didatangi oleh angin monsun, contohnya angin monsun barat daya yang bertiup daripada September hingga Mac, manakala angin monsun timur laut bermula daripada Mac sehinggalah bulan September. Oleh kerana dikelilingi oleh laut dan lokasi yang strategik, Selat Melaka contohnya merupakan laluan perdagangan yang paling sibuk di dalam dunia sehinggalah sekarang. Pelayar-pelayar ataupun nakhoda kapal terpaksa singgah di alam Melayu dalam perjalanan mereka menuju ke timur, iaitu ke Jepun dan China, serta menuju ke barat, iaitu India, Kerajaan Mesopotamia, dan seterusnya membawa barang dagangan ke barat. Lokasi di negara kita ataupun di alam Melayu boleh dikatakan terletak di tengah-tengah laluan perdagangan timur barat. Oleh kerana kapal terpaksa melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan ataupun pentas Sunda, maka muncullah pertempatan kerajaan yang menyediakan peluang untuk kapal berehat, membaiki kapal kerana kapal sudah berlayar berbulan-bulan di lautan. Kapal juga telah kehabisan makanan dan bekalan minuman. Lalu kewujudan kerajaan diseiringkan pula dengan kemunculan kegiatan ekonomi, apalagi di Kepulauan Melayu ini merupakan tunjang kepada satu perdagangan pertanian yang cukup bernilai dan amat diperlukan oleh pedagang dan sentiasa mendapat permintaan yang tinggi, iaitu perdagangan rempah. Rempah amat diperlukan oleh pedagang-pedagang, terutama sekali di lokasi di mana pun untuk digunakan dalam masakan. Masyarakat di hemisfera utara contohnya, apabila mengalami musim sejuk, mereka amat memerlukan rempah untuk mengawet makanan.
Di kesempatan yang lain, cikgu akan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan mengawet makanan. Seterusnya, kita pindah ke paparan sebelah. Dan sebelum kita belajar bab-bab perincian yang seterusnya, kita ikuti dulu aspek kemahiran sejarah ataupun objektif. Sekarang kita tengok apa yang ingin dicapai di dalam sukatan bab 2 ini untuk pelajar. Pertama, kita tengok menjelaskan konsep kegiatan ekonomi alam Melayu. Yang kedua, menerangkan kewujudan aktiviti ekonomi, memerihal kerajaan yang masyhur, hubung kait kegiatan ekonomi dengan kemajuan sesebuah kerajaan, memahami kronologi kewujudan kegiatan rempah, meneroka bukti tinggalan kerajaan awal, membuat interpretasi berdasarkan sumber dan bahan sejarah, membuat imajinasi sikap dunia Melayu terhadap hubungan luar. Seterusnya, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, menghuraikan kepentingan rempah kepada asas perdagangan alam Melayu, membanggai kedudukan strategik sebagai penyumbang kemunculan dan kemajuan sesebuah kerajaan. Ketiga, menjelaskan kepentingan kebijaksanaan pemimpin dan kerajinan penduduk alam Melayu. Keempat, merujuk kegemilangan kerajaan masa lalu dan memberi kesan jati diri kepada kita pada hari ini. Dan terakhir, pelajar boleh berbangga sebagai warga alam Melayu dan seterusnya melahirkan perasaan sayang dan cinta akan negara. Sebelum kita teruskan pembelajaran, sekarang kita tengok dahulu sambungan daripada kedudukan alam Melayu yang cikgu huraikan pada permulaan paparan, iaitu berada di tengah-tengah jalan perdagangan timur yang dirujuk pada China dan Jepun, dan juga di barat yang merujuk kepada negeri-negeri di sebelah barat. Pada tingkatan 1, cikgu sudah menerangkan ada dua jalan perdagangan dunia pada masa ataupun pada zaman dahulu. Pertama, yang berwarna biru itu dipanggil jalan laut. Manakala yang di atas berwarna merah itu dipanggil jalan sutera, atau lebih terkenal dalam bahasa Inggeris dipanggil Silk Road. Lalu mereka akan bertemu di suatu tempat yang dipanggil Syam. Dipanggil Syam. Di situlah tempat pertemuan semua pedagang-pedagang dunia, baik melalui jalan sutera ataupun jalan darat dan juga jalan laut. Manakala pedagang Eropah, kita tahu, daripada Yunani dan Rom, akan ke Syam untuk membeli barang-barang dagangan yang dibawa daripada timur jauh dan juga daripada alam Melayu ataupun Kepulauan Melayu. Lalu Syam ini merupakan pusat perdagangan dan tamadun awal yang paling lama bertahan dalam dunia. Nama Syam diambil sempena nama matahari. Mengapa dipanggil Syam ataupun sekarang dipanggil Syria, Suria bermaksud matahari? Kerana jika pelajar tengok Laut Mediterranean itu, bila pedagang barat ingin menuju ke Syria, mereka akan menggunakan panduan negeri matahari terbit. Negeri matahari terbit
Kalau kita tengok ke kanan bermaksud timur, ke kiri bermaksud barat, ke atas bermaksud utara, ke bawah bermaksud selatan. Lalu pedagang-pedagang Yunani dan Rom serta pedagang barat yang lain serta pedagang-pedagang Afrika, terutamanya Afrika Utara, apabila mereka ingin ke Syam untuk berdagang, mereka akan sebut ke negeri matahari terbit. Dalam bahasa Arab dipanggil Syam itu matahari. Sekarang kita tengok perincian yang pertama dalam bab 2 ini, iaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu boleh dikatakan terbahagi kepada dua, iaitu sistem pemerintahan beraja dan juga sistem pemerintahan berpusat atau wilayah, yang dipanggil juga ataupun dikenali juga negara kota. Pada di tingkatan 1, kita sudah belajar apa yang dimaksudkan dengan negara kota. Sekarang kita tengok sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu yang terdapat di setiap negeri ataupun kerajaan awal di alam Melayu dengan didahului oleh Funan. Dari segi konsep pemerintahan beraja, Raja Funan menggunakan pelbagai gelaran, iaitu kurung 6 yang bermaksud Raja Gunung, Raja Diraja bermaksud Raja segala raja, dan Cakrabatin bermaksud pemerintah alam sejagat. Dari segi pusat pemerintahan dan pentadbiran wilayah, pertama, raja dibantu oleh golongan agama dan tentera. Funan dibahagikan kepada 7 wilayah. Ketua wilayah terdiri daripada putera-putera raja yang digelar sebagai raja kecil. Seterusnya kita tengok Champa. Dari segi rajanya, raja menggunakan gelaran Raja Diraja. Sekejap tadi kita sudah tahu apa maksud Raja Diraja, iaitu Raja segala raja. Raja sebagai pemerintah dianggap mulia dan suci, dan Raja Champa ini dikaitkan dengan Dewa Siva. Biasanya raja-raja dikaitkan dengan dewa atau dewi untuk menunjukkan kemuliaan dan taraf yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang raja. Dari segi pusat pemerintahan dan wilayah pula, Raja Champa dibantu oleh pembesar. Pembesar berperanan mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan negara. Champa dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu Indrapura, Amaravati, Wijaya, Kotara dan Panduranga. Kedah Tua. Kemunculan Kedah Tua dibayangi oleh kerajaan besar alam Melayu yang lain, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Kedah Tua mempunyai seorang ketua yang dipanggil pentadbiran mudah. Ketua menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Corak pentadbiran berubah apabila menjadi sebahagian daripada kerajaan ataupun empayar Sriwijaya. Kedah menjadi sebahagian daripada Pradatuan Sriwijaya, bermaksud wilayah yang diiktiraf sebagai wilayah yang dinaungi oleh Sriwijaya. Seterusnya kita tengok Sriwijaya.
Rajanya mempunyai unsur kesaktian. Raja dianggap bodhisatwa ataupun bodhisatwa yang bermaksud Buddha di bumi. Rajanya pula digelar Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Kalau kita tengok dekat sini, apa maksudnya? Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Kalau pelajar renung betul-betul, ini bermaksud Raja Sriwijaya ataupun Raja Empayar Sriwijaya berkuasa di daratan dan juga berkuasa di lautan. Itu maksudnya Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Seterusnya, pusat pemerintahan dan wilayah. Raja dibantu oleh Yuvaraja yang bermaksud putera mahkota. Dan putera mahkota ini biasanya putera sulung raja yang memerintah. Seterusnya, Prati Yuvaraja. Ini biasanya adik kepada putera mahkota. Dan juga Raja Kumara, iaitu adik-beradik yang lain. Ataupun anak-anak raja yang lain. Raja dibantu oleh golongan agama, golongan tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta. Penjaga harta ini kalau dalam kes Kesultanan Melayu Melaka nanti dipanggil penghulu bendahari. Itu maklumat awal yang cikgu beritahu kepada pelajar. Kemudian pentadbiran dibahagikan kepada dua, iaitu kedatuan dan pradatuan. Kalau kita nak membezakan, kedatuan ini boleh kita katakan iaitu negeri-negeri di dalam kerajaan Sriwijaya, manakala pradatuan ini diiktiraf sebahagian daripada wilayah yang dinaungi oleh Empayar Sriwijaya. Seterusnya kita tengok Gangga Negara yang sekarang terletak di Perak. Gangga Negara tidak banyak bahan yang boleh diambil, namun terdapat penemuan-penemuan arkeologi di tapak Gangga Negara. Pertama, Gangga Negara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja berperanan membangunkan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Penemuan yang tercatat Gangga Negara ini adalah penemuan patung Avalokitesvara, iaitu patung Hindu, yang menunjukkan bahawa Gangga Negara ini suatu masa dahulu juga merupakan sebuah pusat perdagangan. Dan tercatat dalam sejarah, tidak ada tempat lain yang mampu menghasilkan besi yang bermutu untuk kegiatan peleburan dan membuat senjata, dan dikatakan berasal daripada Gangga Negara. Seterusnya, kita tengok kerajaan Angkor. Dari segi raja, rajanya menggunakan gelaran Dewa Raja ataupun Raja sebagai Dewa. Ini bermakna raja itu dianggap dewa dan dimuliakan. Kuasa kedua dan ketiga terpenting dalam sistem pemerintahan kerajaan Angkor ialah permaisuri dan anak lelakinya, iaitu Raja Muda. Dari segi pusat pemerintahan dan wilayah, raja dibantu oleh pembesar-pembesar. Pembesar bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Perbendaharaan itu maksudnya harta negara yang disimpan. Pembesar yang bertanggungjawab dalam perbendaharaan ini, contohnya penghulu bendahari. Tadbiran Angkor dibahagikan kepada wilayah, daerah, daerah kecil dan juga kampung.
Seterusnya kita tengok kerajaan Majapahit. Rajanya menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Dari segi pusat pemerintahan dan wilayah, raja dibantu oleh Sabta Prabu dan pembesar-pembesar yang lain. Sabta Prabu bermaksud Majlis Penasihat Diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Setiap wilayah dipecahkan kepada bandar, kabupaten, kawadanan, daerah, pakuan, lebih kurang macam daerah-daerah kecil, kampung lah, dan kebuyutan itu kampung. Seterusnya, pencerna minda yang boleh pelajar buat pernyataan masalah untuk kajian kes. Pertama, kalau pelajar tengok, pada pendapat anda, mengapakah kerajaan tamadun awal di alam Melayu mengamalkan pemerintahan beraja? Mengapakah sesebuah kerajaan biasanya membuat hubungan dengan kerajaan lain, terutamanya kerajaan yang lebih kuat, ketenteraan dan kaya? Negara naungan biasanya menghantar ufti kepada negara penaung yang kuat sebagai balasan melindungi keselamatan daripada ancaman luar. Senaraikan jenis ufti berdasarkan rujukan Saiba.